Daripada saya bernama Faizal bin Jani, berasal daripada Seremban. Sekarang alhamdulillah saya dapat kerja di Sarawak sekarang ni, insyaAllah berbalik. So, alhamdulillah harapan secara maya ini kita line baik. Saya harapkan line kita borderless ni jauh sangat daripada Sarawak atau dari Kuching. So kita punya line baik, right? So ada tugasan di sini. Di nama saya, sebanyak latar belakang saya dalam latihan ini, saya hampir lebih kurang 20 tahun dalam berfungsi ilmu dan pengalaman dalam proses membangun sebuah organisasi, personel untuk kecemerlangan sebuah organisasi. Terus sikit latar belakang profesional saya. Terus sekarang sebagai seorang professional trainer, ijazah perniagaan daripada Northern University, CDU Darwin University, Darwin Australia, dan juga sebagai pemegang diploma pada orang awam. Bagaimanakah anda atau kami sebagai warga pelajar IPT dapat mengetahui bahawa maklumat yang disampaikan terutama oleh media internet sama ada sahih atau tidak? Saya straight to the point dalam soalan pertama yang saya dapat daripada pihak Rustia. Apakah anda sebagai seorang IPT mengetahui sahih atau tidak? Maklumat disampaikan oleh yang pelayar-pelayar yang ataupun dalam server-server ataupun maklumat-maklumat yang diberikan itu sahih atau tidak? So, baik. Untuk hari ini saya akan, sebelum saya mengupas persoalan di sini, saya ingin membawa saudara-saudari dalam satu revolusi yang cukup hebat yang berlaku sekarang, yang kehebatan ICT ini cukup hebat. Kita bermula dalam revolusi industri satu, melalui pengenalan kepada kemudahan pengeluaran jentera, lesen dan pembantuan kuasa (IWA). How the revolution itu grow and grow sampai tahap sekarang kita berada di dalam industri IR 4.0, di mana melalui penggunaan cyber physical system. Dan terbaru kita akan go for industri 5.0 yang mana telah berlaku di Jepun, di mana semua yang melibatkan Internet of Things. Kita gunakan AI-nya, kita gunakan Internet of Things, menggunakan database analysis, terlalu banyak akan melibatkan ICT, penggunaan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu sejauh mana kehebatan lonjakan ini telah pada setiap manusia hidup ini. Baik, kita tengok konsep ICT itu sendiri. Secara ringkas adalah
Information Communication Technology, teknologi maklumat dan komunikasi. Ada 3 kerangka trace ayat-ayat di dalam ICT, teknologi maklumat dan komunikasi. Di sini dia akan wujud satu hardware yang perlu kita gunakan di dalam kita menyampaikan maklumat, mengurusikan komunikasi. Of course, kita kena ada komputernya, kita ada internetnya, kita ada servernya, kita ada domainnya, kita ada pemain-pemain, penyedia komunikasi digital yang berada di Malaysia, contohnya Maxisnya, Unify-nya, itulah penyedia internet yang berada di keadaan di Malaysia hari ini. Jika dalam segi sekarang kita ada smartphone kita banyak juga penyedia alatan-alatan digital ini untuk kita gunakan untuk melayar ataupun kita mendapat sesuatu maklumat berdasarkan apakah perisian dan program-program yang ada dalam sebuah peranti yang kita gunakan. Dan tentu kebanyakan yang popular hari ini banyak menggunakan social media. Social media yang terdiri daripada yang telah dibuat oleh Mark Zuckerberg itu sendiri, daripada FB-nya sendiri, daripada Instagram-nya, daripada WhatsApp-nya. Kita kena ada tabayun. Tabayun itu kata berasal dari bahasa Arab yang bermaksud mensabitkan dan menyemak asas kebenarannya. Berita atau sebarang maklumat yang diterima seharusnya diteliti dan dipastikan terlebih dahulu kebenarannya dan ketepatan informasi bagi mengelak sebarang agenda atau perkara yang tidak baik berlaku seperti fitnah, menipu dan membunuhkan seseorang yang lain, berdasarkan hawa nafsu sifat kebencian. Perintah untuk tabayun adalah satu perintah yang sangat penting agar kita sentiasa mengelakkan dari berprasangka. Okey. Imam Al-Shawqi berkata, yang dimaksudkan dengan tabayun adalah memeriksa dengan teliti dan yang dimaksudkan dengan tasabut, dengan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa melihat dari sudut keilmuan yang dalam menghadapi peristiwa dan kabar yang datang sampai menjadi jelas dan terang. Lihat Fath Al-Qadir 5 ayat 65. Syariat tabayun, Allah SWT memerintahkan supaya menyelidik serta mendapat kebenaran berita yang disampaikan surat itu. Ini adalah bagi mengelak daripada terjadi perkara yang tidak diingini. Allah SWT menjelaskan perkara ini dalam Al-Quran firman-Nya dengan maksud, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, fasik ini tuan-tuan di Google, membawa satu berita, maka selidikilah untuk menentukannya kebenaran, supaya kamu tidak menyimpulkan satu kaum dan perkara yang tidak ingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadi kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Dan hasilnya Ibn Jahil berkata, hendaklah kamu bertabayun dengan makna tangguh seketika atau berita yang disampaikan kepada kamu sehingga kamu makrif dan yakin akan kebenaran. Jangan sekali-sekali kamu gelojoh untuk menerima. Dan syariah, dan kalau kita tengok akibat daripada tabayun itu sendiri, tidak bertabayun dan sesuatu berita itu boleh menyebabkan terjadinya prasangka yang buruk berlaku di kalangan masyarakat dan keadaan yang kurang tenang. Allah SWT melarang daripada melakukan perkara itu seperti firman-Nya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka kesalahan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip dan mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah dari yang lain. Adakah seseorang itu kamu suka makan daging saudara yang telah mati? Jadi, melalui konsep tak pasti jangan kongsi. Apakah cara dari tuan penceramah masa kini untuk menerangkan konsep ini pada kalangan masyarakat dan pelajar IPT?
Alright? Tidak pasti, jangan kongsi. Bukan semuanya benar di internet. Tak pasti jangan kongsi. Dan sebenarnya yang web pasar ini pun satu lagi pelayaran pengisian yang mana saudara-saudari boleh pergi layari sebenarnya .my untuk mengesahkan saya maklumat tersebut. Pertama adalah pendapat saya kena ada kesedaran. Kesedaran tanggungjawab kita itu sebagai ini amat penting. Kesedaran kepentingan maklumat tersebut, kesedaran tentang kesahihan tersebut, kesahihan tentang bagaimana beri kesan pada diri kita, kesan pada orang lain. Memang perlu ada kesedaran. Tapi kita tahu kita hidup dalam lagi dalam pelbagai masyarakat majmuk. Kita ada kesedaran. Ini dia kena tanam awal-awal. Saya tidak boleh. Kita kena pastikan benda itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Dalam zaman sekarang ini, maklumat atau handphone, akses maklumat itu cukup mudah kita boleh. Senang. So, kita perlu ada sesuatu yang kesedaran, sedar. Dan belum kita melakukan apa ajua tindakan. Yang kedua adalah pendidikan, dinamakan sebagai education. Apa yang saudara-saudara buat hari ini adalah sesuatu yang baik. Kita educate. Kita buat arrangement, panggil speaker yang lagi luar tentang ada pengalaman dalam bidang-bidang ini untuk memberitahu apa yang perlu kita buat, how kita to avoid, menghalang kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak perlu kita lakukan sebagai seorang pelajar atau kita sendiri atau masyarakat sendiri. Apa yang dilakukan? Kita educate, kita beri pendidikan. Seterusnya perkara ini, saya tengok pendapat saya, adalah kita kena buat perkara ini berulang-ulang kali. Kita mark by repeating cycle, happening at regular interval. Banyak kali melakukan di fasa-fasa ini. Mungkin untuk kali ini baru semester pertama lakukan perkara ini. Masuk semester kedua, jangan sampai tahap kita terlepas pandang. Sebab kita kena gunakan repetition, berkala. Selalu buat program-program segini untuk menyedarkan pentingnya kita ada kesedaran tanggungjawab untuk menyampaikan apa jua maklumat yang perlu kita sampaikan, yang benda yang sahih. Apakah pandangan tuan, bagaimanakah kita boleh menghebatkan lagi dan memperkukuhkan undang-undang sedia ada agar kesadaran masyarakat terjamin. Sudah tentulah saudara-saudari, kita tengok apakah dahsyatnya media sosial ni. Nomophobia. Nama nomophobia. Kehebatan yang kalau kita ni saya sendiri, maaf kata saya sendiri seorang pengguna handphone. Kalau handphone kita tinggal tu dia pening kepala, mesti mengatakan apa? Kita kena ambil balik. Lagi dah jauh kita datang balik, handphone, dia ambil handphone. Apa ada satu pendekatan yang hebat yang berlaku pada media sosial. Perasaan takut, gelisah, kalut bila berlaku pada seseorang tanpa handphone bimbit yang boleh membawa kesan dalam kehidupan seharian mereka. Ini nomophobia. Harap-harap saudara-saudari jangan sampai tahap ni. Tak ada handphone tu biarlah, letak pilah dia dulu. Kemudian aku nak buat kerja aku dulu. Jangan kita tahap ni tuan-tuan, saudara-saudara. Timbul dua adalah perbuatan cyber. Bully cyber. Perbuatan menghantar mesej. Kadang-kadang kita kena hati-hati kat sini. Kena hati-hati. Kadang-kadang kita saya buang-buang je. Sebenarnya adalah bully cyber. Perbuatan menghantar mesej dan mengurusi telefon pintar atau komputer melalui aplikasi media sosial dengan tujuan untuk bermusuh dan kukutan dalam bahasa. Bully cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui media elektronik seperti mesej teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet, portal rasmi dan mahal. Ini nama kita bully cyber. Harap janganlah, saya gua encik, nanti SKM SKM datang, boleh datang siasat, saya gua encik, saya tak ada giat buat urutan. Betul ni perkara-perkara ini yang kita kena fikirkan.
become critical. Bila kita tengok, dia bully cyber yang main-main saudara-saudari. Nampak kita orang tapi benda ni semua cakap dia punya WhatsApp ke apa ke FB semua being controlled by the SKMM. Anak yang melibatkan CCTV kaum. Perkara-perkara ini kalau boleh, kalau elakkan. Kita jangan bermain dengan isu-isu itu ini. Kita jangan bermain dalam hati kita, tak payah pening kepala, jangan tengok, dah. Betul ke apa, biarlah. Kita bukan seorang yang, jangan kita penyambung cerita. Kita tak tahu faktanya. Jangan kita sebagai penyambung cerita. Kita dah buat Malaysia beri kesan dekat kita atau kepada masyarakat atau keluarga kita, ada emosi dekat situ, biarlah pengamal undang-undang atau pemasuk undang-undang yang melakukan cerita. Kita jangan tambah lagi, biarkan saja. Saudara-saudara kita tengok yang terbaru, yang tindakan SKM, bukan saya nak menjatuhkan orang itu, sebagai satu contoh untuk kajian apa yang berlaku pada Dato' Alif Shukri, sensitiviti tentang akhlak dan apa yang hidup. Niat dia baik, takkan tetapi sesuatu yang menimbulkan sensitiviti juga Dato' Bida. Ini yang tidak zaman-zaman lain sekarang, saya pun tidak zaman-zaman sekarang hebat tak hebatnya tentang dinamakan sebagai jabatan netizen yang sentiasa alert tentang sesuatu. Adakah zaman sekarang orang itu perlukan publicity, influencer yang melibatkan menaikkan rating? Ini saudara-saudari kena fikir secara kritis untuk berkarya tentang diri. Adakah benda ni baik atau tidak baik? Sebab dalam penggunaan ICT, saudara-saudari, dalam menjadi pemadu, ada pro and cons ni lah. Ada pro and cons. Sebab itu undang-undang itu ada untuk mengawal setiap tindak tanduk. Apa berita, apakah maklumat, yang komunikasi yang tidak ingin disampaikan melalui domain-domain, melalui aplikasi-aplikasi, berdasarkan semua-semua yang perlu ada seorang pengguna itu. Contohnya di sini di Malaysia ada 5 undang-undang cyber di Malaysia. Pertama kita tengok adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta Perlindungan Pemuda 1999 Pindaan 2010. Ini dipantau oleh SKMM dan Komunikasi Multimedia Malaysia. So, saya ambil ini satu saja. Kalau kerajaan sekarang, Akta Komunikasi Malaysia 1998, sebarang perkongsian atau penyaluran kandungan palsu, pelik dan mengancam kesukaran sampai kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM500,000 atau setahun penjara atau kedua-dua sekali. Untuk mengancamkan pendapat saya sebagai pengamal media atau menggunakan perkara ini, saya perlu tekankan agar kalau ia boleh merobek ke kesepaduan masyarakat, ditambahkan lagi denda lebih RM100,000 dan penjara 2 tahun. Nambahkan lagi agar kesedaran seseorang itu perlu ada ancaman. Mereka tidak suka-suka, selepas lagi, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. So biar ada kesedaran yang cukup. They have to find 100,000 dan penjara 2 tahun. Kedua sekali. Baik. Seterusnya, dalam komunikasi, kita kena tanam pada diri kita agar ada etika berkomunikasi. Kita ada niat. Kita kena hormat. Kita kena benar. Dan kita kena amanah. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Saudara-saudari, apa yang saudara ceritakan dengan jari itu, sesuatu baik akan jadi baik. Sesuatu yang buruk akan berlaku buruk. Akan orang baca apa yang tuan-tuan posting, apa yang lebih maklumat, sekiranya menyentuh perasaan, etika,
Apa yang berlaku sekarang, kita tengok contoh-contoh. Sebagai contoh, kebanyakan di dunia artis lah sekarang. Contoh kenapa Diva AA ke mengajar Yusuf Azmi, Masya Allah, kita berlaku kan. Yang tidak perlulah kita menemani komen-komen yang tidak membina minda kita, termasuk pada saudara seorang yang belajar di universiti atau di IPTE atau di ITE yang terpelajar ada pola fikir, teknik pemikiran seperti itu, peradaban yang tidak ada, akhlak yang tak ada. So this is all about kita ada etika, peradaban. Kita orang Islam, kita orang Melayu, kita orang Malaysia yang penuh ciri budaya yang cukup hebat. Juga ada kat sini ada panduan teknologi digital. Ya. Ada macam-macam lah itu. Panduan penggunaan digital, ada satu kerangka yang perlu disebarkan untuk semua orang tahu tentang akses digital, pendidikan digital, komunikasi ni bagaimana, tak tanggungjawab, perlu kita faham. Sejarahnya tentang tradisi, baju, etik, bahasa, seni, banyak yang boleh, muzik, banyak yang boleh kita pelajari. Sebagai seorang yang duduk di Malaysia ni, contohnya, banyak benda yang kita pelajari tentang budaya-budaya, tentang agama. Itu sebab lagi sini saya tekankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tentang agama, bentuk agama. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui dan Maha Teliti. Ayat Hujurat ini cukup penting bagi kita memahami, bagi kita tambah-tambah lagi kita hidup dengan berbilang bangsa, kita kena kenal mengenal antara satu sama lain. Kita tengok, wahai manusia semuanya, kita lelaki perempuan, manusia itu sama darjat kemanusiaannya. Tidak ada perbezaan antara suku dan suku yang lain. Jadikan kita bangsa itu kita kenal mengenal dan dengan saling bantu-membantu, bukan saling tolong olok-olokkan musuh yang satu kelompok dan kelompok yang lain. Allah tidak mencuri orang melihatkan persombongan keturunan, kekayaan dan keberkatan, kerana sesungguh yang paling mulia dari sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Pada itu berusaha memberikan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia sisi Allah. Sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang baik, yang lain maupun yang tersembunyi. Maha teliti sehingga tidak satu pun gerak geri perbuatan yang luput dari ilmunya. Dari sudut Hujurat ini, saudara-saudara, kita boleh belajar mengenal sama lain dengan budaya yang ada. Dulu zaman saya dulu kita mengenal apakah bahasa India, kita duduk pelbagai dalam bangsa. Kita menghormati. Sebab kalau kita menghormati mereka nanti kita. Keharmonian itu dari segi itu bahasanya, kita boleh baca bahasanya, selain pada kita bahasanya, pemakanannya, apa yang berlaku ini cukup harmoni. Cuma kadang-kadang segelintir manusia yang cuba mempengaruhkan peranda keharmonian yang kita bina. Yang kita bina selama 60 tahun kita merdeka ini, ada gulungan-gulungan yang cuba mempengaruhi. So kita kena alert kat situ. Kita tak nak berlaku kalau ini berlaku. Kalau orang yang timbul, kita boleh belajar dengan mereka. Kita boleh sit down dengan mereka. Belajar apa kepandaian, kemahiran yang perlu kita belajar dengan mereka. Tak ada masalah. Sebab kita, dengan saya alhamdulillah di Sarawak cukup hebat dengan budaya-budaya mereka. Culture-nya, bagaimana budaya dengan aktifannya, kadazannya, kuda malanaunya. Ini hidup dalam satu bungkus bangsa yang cukup hebat. Tidak masalah bagi saya orang di sana untuk memahami tentang budaya mereka. Sebab kita kena kenal mengenal. Bila kenal itu,
maka bercintalah kita. Bukan Muslim, bagi kita kata ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita belajar dengan mereka. Maksudnya mereka itu ada mereka masing-masing. Dan kita perlu belajar. Surah Al-Hujurat ini yang amat penting. Pertama, dalam Al-Quran ini, sudah tentu Allah SWT hebat, Allah SWT dia menciptakan berbagai, ada lelaki pada perempuannya, dan juga ada bangsa-bangsanya, dan ada suku-suku kaumnya untuk kita kenal, untuk kita Melayu, untuk hidup harmoni. Kalau kita mengamalkan surah Al-Hujurat ini, kita tentu pergeseran keharmonian itu akan berlanjutan, melainkan ada perkara-perkara yang menyebabkan yang sensitiviti yang perlu kita bagi pendapat saya ialah otoriti atau pengamal atau penguasa atau yang pengamal undang-undang yang melakukan tindakan tersebut, bukan kita sebagai seorang masyarakat yang berduduk di tanah air dan yang ada. Di mana kalau kita tengok sebagai seorang yang duduk di Malaysia, kita ada perlembagaan. Tak kira siapa, ini perlembagaan dari segi agamanya, segi budaya yang kita hormati, kita ada perlembagaan yang perlu kita fahami. Di mana kita tengok kita ada rukun negara, kita kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Perkara-perkara yang terjadi dalam perlembagaan yang perlu kita hormati, perlu kita ikuti.